Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. Mahkamah Ara Yusof deda message kepada Anwar. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendapat lampu hijau Mahkamah untuk memaksa bekas pembantu penyelianya Muhammad Yusof mendedakan message antara mereka yang dikaitkan dengan dakwaan dalam kes saman salah laku seksual. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini membenarkan usaha penelitian daripada pihak defendant Anwar untuk mengkukuhkan pembelaan terhadap tindakan sivil ke atasnya oleh plaintiff Yusof menyaman Anwar berhubung dakwaan insiden di rumah Presiden PKR di Bukit Segambut 2018. Intipati pernyataan pembela pengurusi harapan Anwar ialah dakwaan bahwa beliau melakukan salah laku seksual terhadap Yusof adalah palsu dan rekaan, serta bermotif politik untuk mencemarkan message politik dan menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Semasa prosiding dalam talian petang tadi, Pesuruhjaya Kehakiman John Lee alias Muhammad John Lee juga mengarahkan Yusof membayar kos RM1.000 kepada Anwar. Lee berkata penemuan itu mempunyai merit kerana dokumen message yang dicari adalah perlu untuk kes defendant dalam berdepan saman sivil itu. Perintah dari segi kos, Pesuruhjaya Kehakiman memberitahu peguam yang masing-masing bertindak untuk Anwar dan Yusof. Lee kemudian menetapkan 13 April untuk pengurusan kes lanjut saman sivil. Anwar dalam pernyataan pembelaannya berkata, tuduhan salah laku seksual terhadap Yusof itu adalah palsu dan rekaan semata-mata. Yusof pada 14 Julai 2021 menemukakan saman sivil mengenai dakwaan berlaku salah laku seksual terhadapnya di kediaman ahli politik tersebut 4 tahun lepas. Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman dikemukakan Yusof. Dalam pernyataan tuntutannya, Yusof mendakwa salah laku seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar, Segambut, apabila dia diminta oleh setiausaha sulit Anwar, yaitu Sukri Saad, untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempurna sambutan ulang tahun ke-150 Mahatama Anjuran Pejabat Pesuruhjaya Tinggi India kepada defendant. Yusof yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Desember 2019. Jabatan Peguam Negara kemudian mengeluarkan kenyataan bahwa tiada bukti yang mencukupi untuk membawa Anwar. Salam sejahtera kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. Bong Mokhtar, Adun BN dipindah ke blok Pembangkang. Tempat duduk pengurusi BN Sabah merangkap Adun. Bong Mokhtar Radin berpindah ke blok Pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini. Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, 4 tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini. Ini termasuk kursi Adun BN yang sebelum ini menyandang jawatan menteri dalam Kabinet Negeri, yaitu Adun Kerambunai, Yakub Khan dan Adun Sukau Jeffrey Arifin
mereka juga kini berpindah ke blok pembangkang. Bagaimanapun, kedudukan tempat duduk 5 adun BN Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji Jinur kekal tidak berubah. Malah 2 dari 5 mereka yaitu Adun Tanjung Keramat dan Adun Sindumin Yusuf dilaporkan hadir pada persidangan hari ini. Persidangan hari ini menyaksikan 2 rang undang-undang berhubung penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas daripada Persekutuan kepada Sabah dan Penubuhan Suruhanjaya Tenaga diluluskan tanpa sebarang insiden. Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada HJJ, penyusunan semula kursi Bong Mokhtar memberi bayangan bahwa dia tidak akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri. Bagi Wakil Pakatan Harapan pula, kursi mereka dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan. Kedua-dua Bong dan Presiden Warisan Muhammad Safi Abdal berkata mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah. Sebelum itu, Bong Mokhtar dalam satu kenyataan berkata sebahagian besar adun BN Sabah tidak hadir pada sidang khas DUN hari ini kerana mereka akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO di Kuala Lumpur. Jumaat lalu, BN Sabah mengumumkan bahawa mereka menarik balik sokongan kepada HJJ sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun tindakan itu gagal menumbangkan HJJ sebagai Ketua Menteri kerana 5 daripada 18 ahli parlimen BN Sabah dan 7 adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya. Setakat malam tadi, HJJ dikatakan masih menikmati sokongan 44 daripada 79 adun. Salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda, berita mengejutkan, berita membuat rakyat Sabah terkejut. Bong Mokhtar letak jawatan. Kota Kinabalu Datuk Sri Bong Mokhtar Radin hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA berkuat kuasa serta-merta selepas mengetahui Badan Induk Bola Sepak Sabah itu sejak Jun 2021. Peletakan jawatan itu dipercayai ada kaitan dengan tindakannya selaku pengurusi Barisan Nasional BN Sabah dan Ketua UMNO Sabah membawa keluar BN daripada kerajaan negeri